Rafizi batu api cuba lagakan UMNO dan bersatu. Tun M bertemu Muhyiddin, perkara besar bakal berlaku. Selepas Guan Eng, Syed Saddiq pula digesa letak jawatan. My Sejahtera, ke mana semua data rakyat disimpan? Pelik, kenapa Zulkifli terasa dengan hantaran Najib? Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Syarkar Syamsuddin menyifatkan Rafizi Ramli sebagai batu api apabila mengeluarkan komen mendakwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin lebih popular berbanding bekas Najib Razak. Muhammad Syarkar turut menyifatkan pandangan bekas ahli Parlimen Pandan itu sebagai sebahagian daripada strategi PKR untuk melaga-lagakan Najib dan Muhyiddin. Rafizi ni batu api. Pertama sekali, dia nak Datuk Seri Najib dan Muhyiddin bergaduh. Itu biasalah strategi dia. Komen ni komen orang politik, ada sebabnya. Dia nak mengapi-apikan atau dia orang nak laga-lagakan. Itu hak dia lah. Dia nak komen apa. Tapi sebenarnya dia cuma nak pergeseran itu bertambah lagi hebat, lagi meriah, katanya pada sidang media selepas majlis pelancaran pendaftaran ahli UMNO di Kuantan. Majlis dirasmikan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Muhammad Syarkar yang juga pengerusi Biro Pendaftaran dan Keahlian UMNO Pahang berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan dibuat Rafizi ketika melancarkan kempen Ayuh Malaysia di Ibu Negara pada 27 Mac lalu. Rafizi dilaporkan berkata populariti Najib banyak dipengaruhi kempen Bosku dan penguasaan di media sosial, namun ia masih gagal mengatasi populariti Muhyiddin. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai kemungkinan UMNO akan menggunakan aura Bosku dalam pilihan raya umum akan datang selepas kejayaan dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor, Wan Rosdi berkata kejayaan diperoleh adalah hasil kerjasama semua pihak. Ini adalah kejayaan bersama. Seperti mana saya katakan tadi, untuk kita memenangi sesuatu peperangan, kita analogikan sebagai peperangan. Tidak mungkin ada one man show. Cuma pemberat itu lebih sikitlah. Macam Datuk Seri Najib, Datuk Hasni sendiri, PRN Johor, kemudian Datuk Dr. Sulaiman, PRN Melaka. Semuanya memainkan peranan masing-masing. Ia adalah kerja satu pasukan, katanya. Muhyiddin Yassin mengadakan pertemuan dengan Dr. Mahathir Mohamad bagi mengemukakan cadangan gabungan parti dalam pilihan raya umum ke-15, kata Presiden Pejuang Mukhris Mahathir. Mukhris berkata pertemuan antara Presiden Bersatu dan pengerusi Pejuang itu berlangsung sekitar 2 minggu lalu selepas pilihan raya negeri Johor. Muhyiddin ada datang jumpa Tun M 2 minggu lalu selepas PRN Johor. Dia mohon jumpa, Tun kata okey untuk jumpa. Cadangan dikemukakan ialah untuk bergabung dengan semua parti walaupun dia Muhyiddin dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Setakat ini approach sudah ada, tetapi setuju atau tidak belum ada lagi. Mungkin saya boleh katakan buat masa ini kita kurang setuju dengan apa yang dicadangkan, katanya menurut laporan Sinar Harian. Mukhris berkata, selain Bersatu, Pejuang turut menerima pelawaan daripada pembangkang untuk menjalinkan kerjasama dalam PRU15. Namun, tiada sebarang keputusan dibuat setakat ini. Dalam pada itu, Mukhris mengakui hubungan antara Mahathir dan Muhyiddin kini agak dingin ekoran beberapa krisis sebelum ini. Setakat ini hubungan masih dingin. Kena fahamlah luka kami belum pulih lagi dan masih berdarah. Namun kami faham demi negara dan rakyat. Tak ada benda yang kami tak sanggup buat kalau niat itu betul. Namun jika niat tak betul, macam mana kami nak setuju? Misalnya, tidak akan bergabung bagi tujuan melepaskan diri daripada mahkamah. Kami sejak awal lagi tidak mahu bersekongkol dengan mereka, katanya. Selepas mendesak pengerusi DAP Lim Guan Eng meletakkan jawatan sementara menunggu keputusan perbicaraan rasuahnya, pemimpin DAP Johor, Dr. Boh Cheng Hao berkata, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga perlu melakukan perkara yang sama. Beliau berkata, Syed Saddiq harus berundur diri sehingga namanya dibersihkan sekiranya parti berkenaan ingin terus bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Syed Saddiq perlu menunjukkan contoh baik kepada generasi muda tanpa mengheret Pakatan Harapan dan melalui proses undang-undang sewajarnya untuk membersihkan nama sebelum menyambung semula jawatan itu. Parti komponen Pakatan Harapan menetapkan tahap integriti yang tinggi berbanding UMNO dan Barisan Nasional kerana kita perlu menawarkan alternatif yang mengagumkan kepada rakyat. DAP dan Pakatan Harapan perlu mengelak daripada menjadi UMNO 2.0, katanya dalam satu kenyataan. Syed Saddiq yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan berdepan tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram berhubung dana pilihan raya Bersatu berjumlah 1.2 juta ringgit. Desakan Boh kepada Syed Saddiq itu dibuat seminggu selepas bekas ahli Dewan Undangan Negeri Skudai itu menggesa Lim meletakkan jawatan dengan merujuk kepada perbicaraan rasuah terowong bawah laut yang sedang berjalan.
Beliau berkata, Najib Razak meletak jawatan sebagai pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO selepas tewas pada pilihan raya umum 14 dan seterusnya menghadapi pertuduhan rasuahnya. Penggantinya Ahmad Zaid Hamidi turut bercuti selama 6 bulan. Bo menggesa masyarakat sivil mendorong pemimpin politik di kedua-dua belah pihak supaya menerima pakai pendirian itu bagi memastikan tokoh awam melindungi integriti dan kredibiliti mereka. Adalah dikesali bahawa Lim tidak mengambil langkah tegas untuk menolak jawatan pengerusi kebangsaan DAP. Saya percaya beliau tidak bersalah, tetapi beliau perlu melalui sendiri semua proses undang-undang yang diperlukan sebelum menuntut semula semua jawatan parti dan awam, katanya. Kaedah aplikasi MySejahtera mengumpul dan menyimpan data peribadi kira-kira 38 juta pengguna, mengingatkan semula bagaimana Nui Merah Sendian Berhad yang terlibat dalam kes kebocoran data peribadi melibatkan 46.2 juta pengguna. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata, oleh faktor itulah dia bimbang sekiranya MySejahtera mampu menjadi Nui Merah yang baru. Aplikasi MySejahtera jika anda lihat semula ketika penubuhannya, mana-mana pihak yang meluluskan KPI Soft Sendian Berhad kemudian dinamakan semula kepada Entomo Malaysia Sendian Berhad untuk membangunkan aplikasi ini dan seterusnya. Memonopoli semua data sedia ada. Terlalu banyak modus operandi yang mengingatkan saya kepada Nui Merah, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Katanya sama seperti MySejahtera, Nui Merah telah dianugerahkan untuk monopoli data daripada syarikat telekomunikasi pada 2014 yang memaksa syarikat berkenaan menyerahkan semua data pengguna mereka kepada Nui Merah. Sama seperti sekarang, rakyat Malaysia sebenarnya tidak mempunyai pilihan untuk tidak menggunakan MySejahtera dan isunya sama dengan yang dipertikaikan pada Nui Merah. Sama seperti masalah sedia ada dalam aplikasi MySejahtera, di manakah sebenarnya data kami semua disimpan. Dari segi skala, MySejahtera kini mengendalikan kira-kira 38 juta akaun pengguna Nui Merah, mengendalikan 46.2 juta. Jadi kita bercakap tentang sejumlah data yang besar. Terlalu banyak persoalan, terlampau banyak benda yang mengingatkan saya tentang Nui Merah, kata Fahmi. Najib Razak menafikan beliau merujuk kepada Zulkifli Ahmad dalam hantaran di Facebook 2 tahun lalu sebagai menjawab saman fitnah dikemukakan bekas Menteri Kesihatan itu. Bekas Perdana Menteri berkata beliau tidak berniat memfitnah Zulkifli dalam hantaran dimuat naik pada 14 Ogos 2020. Defendant Najib menyatakan hantaran yang disangkal itu hanya merujuk kepada gabungan Pakatan Harapan. Kata penyataan pembelaan difailkan Tuan Syafiee dan Co 2 hari lalu. Penyataan itu berkata, Najib membuat hantaran berkenaan bagi menonjolkan hipokrasi dalam gabungan Pakatan Harapan dalam mendakwa berlakunya nepotisme dan kronisme dalam pelantikan politik terhadap gabungan politik defendant. Ia merujuk kepada pelantikan di pelbagai syarikat berkaitan kerajaan GLC walaupun pada dasarnya ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan bermula Mei 2018 hingga Februari 2020 turut melakukan pelantikan serupa, kata penyataan itu. Penyataan itu berkata, hantaran dibuat ahli parlimen pekan itu dikepilkan bersama tangkap layar daripada sinar harian dan tindakan itu dibuat bagi membenarkan orang awam secara adil menilai isu dibangkitkan termasuk menjadikan ruang kepada Zulkifli menyatakan pendirian. Defendant seterusnya menyatakan beliau tidak mempunyai kawalan ke atas tajuk disiarkan sinar harian dan bahawa tindakan ini dibuat dengan niat jahat malah faedah kerana defendant disamar secara terpilih untuk mendapatkan perbatuan politik susulan populariti plaintiff semakin berkurangan, kata penyataan itu. Katanya Zulkifli bersikap selektif kerana tiada tindakan diambil terhadap sinar harian berhubung artikel itu sendiri, sebaliknya menyasarkan kepada Najib semata-mata. Najib turut membangkitkan pembelaan justifikasi pelindungan bersyarat dan komen berpatutan sekiranya mahkamah mendapati dirinya bertanggungjawab melakukan fitnah. Zulkifli memfailkan saman pada 31 Disember tahun lalu berhubung hantaran Facebook Najib yang beliau mengamalkan nepotisme kerana anak perempuannya Nurul Iman dilantik sebagai ahli Lembaga Pengarah Amanah Ikhtiar Malaysia pada 2019. Ahli Parlimen Kuala Selangor itu bagaimanapun menafikan tuduhan nepotisme berkenaan dengan menyatakan hantaran dibuat Najib dalam akaun Facebook itu masih ada sehingga November 2021. Beliau mendakwa pelantikan Nurul Iman dibuat sebelum dilantik sebagai Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Pakatan Harapan dan anak perempuannya itu dilantik semula dalam jawatan di agensi mikrokredit berkenaan awal tahun lalu. Najib dengan niat jahat membuat tuduhan tanpa soal selidik, menyaksikan hantaran itu dikongsi 970 kali oleh pengikutnya. Hantaran Facebook itu disunting 6 kali dan ini menunjukkan beliau merancang penerbitannya untuk memfitnah saya, katanya. Peguam Zulkifli, Peguam SN Nair berkata pengurusan kes akan berlangsung di depan Pesuruhjaya Kehakiman Arif Imran Arifin pada 14 April.